ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. Dikasihi kepimpinan masjid dan ahli jawatan kuasa, tuan imam, pegawai-pegawai syarak, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah masih lagi menyalurkan nikmat kesihatan. Walaupun umur kita sudah bertambah bila masuknya tahun baru hijrah, dan kita semua maklum bahawa umur kita mesti dikira mengikut tahun hijrah. Kalau kita mahu menyamakan perkiraan itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi SAW meninggal pada usia 63 tahun, itu mengikut kalender hijrah, bukannya kalender Masihi. Bermakna Nabi SAW wafat pada ketika berusia 61 tahun lebih. Kerana kalender hijrah tidak pernah mencecah 31. Jadi mereka yang berumur 30 tahun, kita semua maklum kena tambah setahun. Sebenarnya dia setelah berusia 31 tahun mengikut kalender hijrah. Siapa yang berusia 60 tahun, maka dia sebenarnya sudah berusia 62 tahun mengikut kalender hijrah. Dan kalau ditakdirkan umurnya 63 tahun meninggal, maknanya dia ada 1 tahun lagi. Jadi mereka yang pencen umur 60 tahun, sebenarnya mereka pencen umur 62 tahun, bukannya 60 tahun. Kita perasan muda sebab kita kira mengikut kalender Januari Februari Masihi. Kalender hijrah ini adalah kalender yang diterima pakai dalam Islam, dalam ibadah dan sebagainya. Kita nak puasa, kita tak tengok Januari Februari, tengok anak bulan Ramadan yang ada dalam kalender Masihi, kalender hijrah. Kita nak bayar zakat pun, haul 1 tahun pusingan zakat itu pun dikira mengikut kalender hijrah. Bahkan ketika kita nak menentukan seseorang itu akil baligh, 15 tahun itu mesti mengikut kelahiran dia, mengikut kalender hijrah. Adalah sikit perbezaan dengan kalender Januari Februari. 15 tahun tu mesti semuanya. Sebab tu Sayyidina Umar tidak mahu mengambil tahun Rom ketika nak buat mesyuarat tentang nak pilih tahun bagi umat Islam. Kerana dulu orang Arab tak ada tahun. Mereka ingat peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun tersebut, maka diangkat sebagai ingatan itu. Sebab tu tahun lahir Nabi disebut tahun gajah, kerana mengambil sempena gajah yang menyerang Kaabah pada waktu itu. Itulah peristiwa yang paling diingati oleh orang-orang Arab. Mereka tak ada tahun. Hari sudah ada, Selasa, Rabu. Bulan sudah ada, Jamadil Awal, Muharram, Safar dan sebagainya. Tapi tahun tak ada. Zaman Nabi tak perlu sangat tahun-tahun ni, sebab tu Nabi tak fikir pasal tahun. Tumpuan Nabi kepada dakwah, kepada mempertahankan Islam dan mengukuhkan kekuatan Islam daripada akar umbinya. Begitu juga bila Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifatu Rasulullah, pengganti Rasulullah SAW, baginda juga tidak terdesak untuk buat tahun. Kerana Abu Bakar memerintah 2 tahun lebih sahaja, tidak sampai 1 penggal pun kalau mengikut kiraan sekarang. Dan beliau lebih menumpukan tentang soal-soal masalah dalaman negara. Masalah dalaman negara. Orang tak nak bayar zakat, ajaran sesat, yakni nabi-nabi palsu. Ajaran sesat ni lama dah munculnya. Nabi-nabi palsu daripada dulu lagi. Ajaran sesat lah tu, nabi-nabi palsu tu. Itu fokus Abu Bakar ketika dia memerintah.
Sebab tu manifesto Abu Bakar ialah ayankusuddin wa ana hayyun. Adakah agama boleh susuk, boleh mundur, boleh diperkatak-katikkan sedangkan aku masih hidup. Jadi Abu Bakar memerangi nabi-nabi palsu dan semuanya telah tunduk. Ada yang mati dibunuh dan ada yang kembali bertaubat. Dan mereka yang tidak bayar zakat juga, Abu Bakar telah menghantar batalion tentera. Dengan satu ungkapan yang masyhur, dia menyebut, kalaulah mereka pernah memberikan seutas tali unta kepada Nabi sebagai bayaran zakat, kemudian mereka menahan pemberian itu sebagai bantahan, maka aku akan memerangi mereka walaupun seorang. Walaupun kau Umar, kau Uthman, siapa-siapa sahabat tak nak pergi pegang dengan aku seorang pun sanggup. Begitu hebatnya Abu Bakar yang nampak lembut. Nampak kalau lembut bila sembahyang boleh menangis. Tetapi bila berdepan dengan orang cuba memperkotak-katikkan Islam, Abu Bakar menjadi pahlawan dan singa yang sangat hebat. Maka tidak ada urusan surat menyurat penting. Zaman Nabi beberapa pucuk saja surat dihantar kepada pemimpin-pemimpin sekitar tersebut dan pemimpin Rom dan Parsi. Tapi bila Sayyidina Umar sudah memerintah, Sayyidina Umar digelar Abul Futuh, bapa pembukaan. Macam kita lah, kita tiru tu kan, bapa pembangunan, bapa apa lagi, bapa kemerdekaan, macam-macam bapa. Jangan bapa ayam sudah. Maknanya bapa-bapa ni makna orang yang mempelopori. Sayyidina Umar digelar Abul Futuh, bapa pembukaan. Kerana Islam dia bukan menjajah, dia membuka negeri. Sebagaimana diungkapkan oleh Rabi' bin Umar, laqad ibta'athana Allahu linukhrija man syaa'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kami datang bukan nak menjajah. Bila ditanya oleh Heraklius, Raja Parsi, dia kata kami bukan nak menjajah. Kami datang untuk membuka, untuk mengeluarkan manusia daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lihat penjajah-penjajah dunia, sama ada Kristian, sama ada Yahudi apa semua, bila mereka menjajah suatu bangsa, suatu negeri, mereka mahu orang-orang yang dijajah itu tunduk kepada mereka. Islam tidak. Ajak manusia tunduk hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengeluarkan mereka daripada kejahatan sistem-sistem agama-agama yang mereka yang zalim menindas kepada keadilan Islam, dan juga daripada kesempitan hidup di dunia. Duk fikir pasal dunia aja. Masa depan dia hanya lepas penceng. Masa depan dia ketika umur 70 tahun. Dia tak tahu bahawa masa depan yang sebenar ialah alam barzakh, ialah dalam kubur, meniti titian siratal mustaqim, dan yang terakhir ialah surga ataupun neraka, na'udzubillah. Itu masa depan sebenar. Yang ini bukan masa depan lagi, tuan-tuan. Ini perjalanan hidup. Masa depan tu yang akan jumpa nanti ke depan. Yang ini perjalanan hidup yang akan berakhir dengan kematian. Sebanyak mana pun harta kita cari akan menjadi milik orang lain, akan difaraidkan. Yang kita dapat hanya 1,000 sahaja lebih kurang untuk membeli kain kapan, untuk membiayai pengkebumian kita. Kemudian setelah dikebumikan, orang semua balik, dan kita akan menjadi makanan ulat dan akan berbau busuk. Sebab tu 7 kaki bawah tanah, tak boleh 1 kaki, nanti bau dia akan keluar. Itu je pengakhiran hidup kita. Yang siapa tak kenal masjid, siapa tak kenal kuliah, siapa tak kenal solat berjemaah, siapa tak kenal amal, inilah akhir hidup. Nak bawa ke mana sebenarnya? Kalau tak faham peristiwa hijrah, tak faham kehidupan sudah bertambah umur, sangat malang hidup ini. Sebab tu Islam nak mengeluarkan daripada fikir hidup yang sempit kepada memikir akhirat yang lebih luas. Akhirat tidak menyebabkan orang jadi miskin, sebab kita ada zakat. Niat nak bayar zakat, bekerja, insya-Allah kita boleh kaya sekaya-kaya. Ada masalah nak bantu orang dan sebagainya. Tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar, surat sudah dihantar, Parsi sudah dibuka, Mesir sudah dibuka, bahkan ada kata Azerbaijan dan banyak negara-negara sekitar tu sudah dibuka. Maka sudah hantar wakil rakyat untuk pemerintah, dan surat menyurat mesti datang ke pusat untuk laporan, dan SU mesti masukkan dalam fail. Ini surat daripada Mesir,
hari bulan sekian-sekian, tahunnya tak ada. Bulan ada, tahun tak ada. Maka Sayyidina Umar mesyuarat, cukup kita kena pilih tahun sebagai tahun untuk Islam. Tahun Rom sudah ada, tapi kenapa Sayyidina Umar tak ambil? Kita sekarang pakai Rom 2022 tahun kelahiran Nabi Isa AS. Dia panggil tahun Masihi. Masihi merujuk kepada Isa Al-Masih AS. 2022 itulah umur Nabi Isa AS yang berada di langit sekarang. Bila dia nak turun, wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, Sayyidina Umar tak nak ambil Parsi, tak nak ambil Rom, nak ambil Islam jati diri. Nak ambil Maulidur Rasul, Nabi belum jadi apa-apa, Nabi lahir. Nak ambil tahun kewafatan Rasulullah, nanti setiap kali tahun baru sedih. Nak ambil start daripada Perang Badar, walaupun dia memberikan kekuatan kepada Islam, tak boleh, nanti orang tuduh teroris. 1444 Badar. Orang tanya Badar tu apa? Badar tu berperang lah. Oh, patutlah Islam ni teroris. Tahun dia pun tahun dikira berperang. Tak ambil Isra Mi'raj, kerana Isra Mi'raj kisah langit di bumi, benda yang manusia tak boleh fikir. Dan mungkin ramai akan mendustakan Islam kalau dia highlightkan perkara yang naik ke langit, kerana ada manusia tak boleh terima. Pendekatan dakwah bukan ditujukan kepada itu. Maka Islam ambil hijrah. Start Nabi hijrah, bukan Nabi hijrah 1 Muharram. Nabi hijrah 27 Safar. Nabi sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal. Tetapi kata Ibn Hajar Al-Asqalani, Nabi berniat untuk hijrah 1 Muharram. Dan Muharram bulan nombor 1 macam Januari lah bagi kalender hijrah. Maka sebab itulah di start daripada Muharram. Sebab tu buat doa awal tahun, akhir tahun tak ada dalam hadis. Sebab zaman Nabi tak ada awal tahun, akhir tahun. Yang ada dalam hadis doa awal bulan. Bolehlah doa awal bulan boleh. Dan Nabi itu ajar ada doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu antara doanya. Sebab tu saya sarankan masjid, kalau nak baca doa awal tahun, akhir tahun, tidak salah. Sebab awal tahun itu awal bulan lah. Maka baca doa Nabi dulu. Lepas tu bacalah doa macam-macam yang kita nak minta tu. Jangan tinggalkan sunnah. Kalau jumpa hadis cakap, kalau bersiapa berdoa awal tahun, akhir tahun, maka dia dapat sekian-sekian fadilah, confirm palsu. Baca tak apa doa, bila-bila boleh baca. Tapi jangan kita letakkan fadilah-fadilah tertentu, kerana Nabi tak pernah bercakap soal awal tahun, akhir tahun, kerana zaman Nabi belum ada tahun Islam. Ingat tahun Islam diambil oleh Sayyidina Umar pada start Nabi hijrah. Kenapa hijrah? Kerana hijrah lah yang memberi kekuatan kepada Islam. Kata Dr. Ai Al-Qarni dalam kitab terbarunya Al-Mulhim Al-A'lam, dia kata Nabi hijrah ada 2 jenis. Satu hijrah yang tidak terikat dengan masa dan waktu. Dalam surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. War rujza fahjur, fahjur itu hijrah lah. Hijrah makna tinggal. Dan dosa-dosa hendaklah kamu tinggalkan. Dan berhijrah meninggalkan dosa Nabi telah buat sepanjang hayat. Dan kita juga kena ingat, hijrah kita bukan pindah lagi. Hijrah kita diantaranya meninggalkan dosa dan maksiat. Yang kedua, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu semua tahu. Dan selepas pembukaan kota Mekah, Nabi kata, la hijrah ba'dal fatah. Tidak lagi ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tak payah nak pindah-pindah dah. Walakin jihadun wa niyyah. Yang ada ialah perjuangan dan juga niat untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Sebab tu setiap kali tahu hijrah, kita pasang azan untuk ke arah yang lebih baik. Bukan azam nak kurus, itu bila-bila boleh buat. Di setiap tahun baru saya berazam untuk kurus. Tengok-tengok makin besar. Azam yang berkaitan dengan kehidupan kita ke arah lebih baik, dunia dan akhirat kita.
Dan bila Nabi telah hijrah 13 tahun Nabi di Mekah, tanpa kuasa di Madinah Nabi ada kuasa. Sebab tu Nabi tukar Yasrib menjadi Al-Madinatu Munawwarah. Kalau tak ada kuasa boleh tukar nama tu tak? Kita nak tukar nama lorong rumah kita tak boleh. Lorong rumah saya pun letak papan tanda lorong ustaz. Silat-silat kena sambang kepada majlis perbandaran. Tak boleh suka-suka hati. Walaupun lorong tu nak masuk ke rumah kita. Nabi tukar Yasrib. Kerana Yasrib tak ada makna apa. Kalau Al-Madinah bandar, Al-Munawwarah yang dicahayakan dengan cahaya iman, cahaya ilmu. Dan perkataan Al-Madinah jamak pluralnya ialah mudun. Mudun dan perkataan mudun keluarnya moden. Moden dalam bahasa Arab diambil daripada Islam, bukan diambil Barak yang reka perkataan moden. Kerana Barak tidak pernah moden sebelum kedatangan Islam. Barak berada pada zaman kegelapan sebelum Islam datang. Kegelapan. Mereka tak kenal pun tamadun dan sains. Bahkan gereja memusuhi para saintis. Galileo, seorang saintis pada masa itu, mengatakan bumi itu bulat, telah ditangkap dan dipenjarakan kerana bertentangan dengan pandangan gereja. Mereka berada zaman kegelapan. Ketika umat Islam masuk ke Perancis, orang Perancis terkejut umat Islam mandi setiap hari. Sedangkan mereka mandi 2 kali sahaja setahun. Tuan-tuan boleh bayang mandi 2 kali setahun. Kita tak mandi seminggu pun tak pernah buat lagi kok. Orang rumah suruh tidur kat luar. Tidur kat luar bang, saya tak tahan. Seminggu bang, aku tak mandi tu. Ni 2 tahun, relax je kawan. Setahun 2 kali je. Nak ceritanya bagaimana tidak bertamadunnya mereka. Dan bila Islam telah tertegak dalam bentuk kuasa di Madinah, umat Islam ketika Nabi pergi buat haji, lebih kurang 100,000 orang lebih. Berbanding dengan 30 tahun tanpa kuasa, hanya tak sampai 200 orang sahaja. Dan Nabi sebenarnya sudah tahu dia akan berpindah. Kerana dia ketika jumpa dengan Waraqah bin Naufal dah beri clue dah. Dia kata kamu akan dihalau nanti. Kalau macam ni rupa kamu jenis dapat wahyu macam ni, memang kena halau nanti. Nabi macam tak terima, macam tak percaya, macam mana boleh halau. Orang panggil Nabi Muhammad Al-Amin, Muhammad yang dipercayai. Siapa orang-orang Arab kalau nak pergi jauh-jauh musafir, mereka tinggalkan barangan berharga rumah Nabi SAW. Tak tinggal ke isteri, takut isteri jual ke apa. Tinggal rumah Nabi. Nabi macam tapi Nabi tahu memang setelah dia menyampaikan Islam, Nabi nampak dah orang mula tentang dan sebagainya. Cuma Nabi tak tahu di mana dia nak berhijrah. Sebab tu Nabi pernah pergi ke Taif. Rupanya Taif bukan Madinah. Orang Madinah beruntung kerana datuk neneknya menerima hijrah Nabi. Sampai ke kita pergi buat haji dan umrah, pasti kita pergi di Madinah. Walaupun pergi ke Madinah tak termasuk rukun haji, rukun umrah, sunat haji, sunat umrah, tak ada kaitan. Tapi tak ada orang pergi umrah, pergi haji, tak pergi ke Madinah. Tapi ke Taif, ramai yang tak pergi. Sebab orang Taif menolak Nabi SAW. Tempiasnya sampai sekarang. Kalau mereka menerima, sudah tentu kita pergi haji dan umrah akan pergi ke Taif, bukan di Madinah. Inilah kemuliaan bagi mereka yang menerima Islam. Mereka yang menolak Islam, dalam perjuangan, dalam apa pun, suatu hari nanti dia akan menerima padahnya. Kerana dia telah menolak apa yang disampaikan oleh Allah. Sedangkan dia hidup di bumi Allah, makan rezeki Allah, dia macam-macam dia ambil Allah. Tiba-tiba dia tolak perjuangan Allah, yakni Islam, dia akan menerima padah. Sebab tu Nabi, Madinah bukan besar pun tuan-tuan, dengan jasing, besar jasing lagi. Madinah kecil saja. Tapi daripada Madinah itulah akhirnya telah merebak sampai 1/3 dunia berada di bawah kekuasaan Islam. Berpindah daripada Khulafa' Ar-Rasyidin, kemudian kerajaan Umayyah, kerajaan Muawiyah, kerajaan Abbasiyah, kemudian kerajaan Utsmaniyah, dan runtuh dalam bentuk kerajaan bernegara ialah pada 1924 di tangan seorang munafik yang bernama Kemal Atatürk. Dia munafik. Turki tak boleh dijarah oleh Rusia, tak boleh ditundukkan oleh mana-mana kuasa Eropah.
tapi mereka guna orang dalam sendiri. Dan orang dalam yang munafik inilah yang memburu mak kilau. Siapa mak kilau tukar nama berapa kali, mak siang, mak apa, siapa nama terakhir mak kilau. Mak kilau kena buru. Daud kilau tidak diburu. Mak kilau. Siapa yang memburu dia? Kaki tangan sultan pada waktu itu, dan tali baru yang menjadi munafik, yang cuba membunuh mak kilau. Sebab tu mak kilau tak dedahkan. Dia masih lagi trauma. Sampaikan dia tengok bahawa masa sudah tiba, umurnya sudah tua, maka dia pakai serban hitam ke masjid yang diserban perang. Kemudian dia baca ayat Al-Quran. Dia mendedahkan dirinya adalah sebagai mak kilau, dan tak sempat pun mana-mana kerajaan berikan anugerah pada dia. Dia meninggal dunia, wafat pada usia 120 tahun. Baru-baru ni baru anugerah Ma'al Hijrah diberikan pada mak kilau. Itu pun setelah filem mak kilau meletup di panggung. Kalau tidak, tak ada harapan lagi. Orang berjuang bukan nak apa, bukan nak anugerah. Tak ada anugerah sudah. Kadang tak berjuang dapat anugerah. Saya tak nak cakap ada seorang saya kenal lah, budak lagi, umur muda lagi. Dia pandai cari peluang. Dia tengok orang itu, dia masuk itu semua. Lah dapat datuk. Nak dunia kau dapat. Orang tua-tua kat kampung banyak jasa, tak dapat. Tak apa. Datuk dia apa nilai sangat kalau banding dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mukadimah tuan-tuan, ni baru masuk tajuk kita. Jangan balik dulu. Kita tafsir ayat 10. Ayat sebelum ni kita dah bincang bagaimana orang-orang kafir akan dihumban dalam neraka secara berkumpulan. Kemudian mereka akan berkata, ditanya oleh malaikat, adakah tidak datang kepada kamu seorang yang memberi peringatan? Dulu kamu hidup kat dunia tak ada rasul ke datangnya? Kalau puak-puak kafir Quraisy lah. Dia kata, ada pakai zabda, tapi kami mendustakan rasul. Bahkan kami katakan, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada kamu. In antum illa fi dalalin kabir. Bahkan kamu berada dalam kesesatan yang besar. Rasul dituduh sesat. Ini biasa tuan-tuan. Ulama dituduh sesat, orang-orang soleh dituduh sesat, biasa. Ada. Biasa tuan-tuan. Sedangkan semua ada. Rasul ada setiap tempat. Orang Melayu ni tuan-tuan, saya dah beritahu buat kajian baru ni, kita ni merupakan bangsa yang tertua selepas bangsa Arab. Kita nombor 2. Kalah Cina, kalah India. Kalau Melayu dah ada di Nusantara ada Melayu, takkan Tuhan tak hantar Rasul? Adalah Rasul ke Nabi ke kat sini, tapi tak adalah dia sebut siapa. Sebab Nabi yang disebut dalam Quran 25 orang saja Rasul. Rasul ada 313. Nabi lagi ramai, 124,000 orang. Yang kita dengar, Khidir, Nabi Syis, Yusa' bin Nun, dan berbagai lagi. Tak ada pun 100 orang pun tak sampai, 20 orang pun tak sampai kot. Tapi ada 124,000. Confirm dekat Melayu ni ada dulu. Tapi saya dah beritahu, bukan Haji Kahar dekat Selangor tu yang ngaku jadi Nabi tu. Hidup lagi ke tidak orang tua tu? Agak-agak bertaubat lah. Dia nak makan tak habis dalam kubur nanti. Nak jadi Rasul konon. Wa qalu law kunna nasma'. Mereka berkata, kalaulah kami di dunia dahulu kami mendengar. Tuhan disebutkan mendengar kerana punca kesesatan manusia tak nak dengar. Orang buat kuliah tak nak dengar, orang tak nak dengar. Ini punca orang tak tahu agama, jahil, tak nak dengar. Pihak masjid dah buat dah. Panggil ustaz ni, panggil, saya tengok macam-macam ustaz. Ini saya tak jumpa Facebook masjid. Semalam saya jumpa ustaz tu Faraid, Ustaz Azmi kawan saya tu Faraid, Ustaz Sofian ngajar tu, ustaz ada 2-3 orang saya tak kenal pun ada. Maknanya ada macam-macam tajuk. Tinggal lagi tak ada telinga datang dengar. Punca sesat dalam neraka orang menyesat, nasma', kami tidak mahu mendengar. Ya, Tuhan tu. Au nakil, kami tak gunakan akal. Otak ada tak nak fikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir,
maka termasuklah kami dalam neraka sa'ir. Akal ni boleh digunakan untuk mencari kebenaran. Tak nak dengar orang cakap. Saya baru ni saya masuk geng-geng ajaran sesat Makrifat Hakikat. Dia punya grup WhatsApp dia. Oh dahsyat tuan-tuan, dekat Malaysia kita geng-geng grup ni. Saya tengok dia ni kerana dia terpengaruh dengan segelintir ustaz lah, bukan semua. Yang duk sibuk tentang Nur Muhammad, Hakikat Muhammadiyah. Dia sebut Nur Muhammad, Nur Muhammad. Sampai ada seorang ustaz tafsirkan, Kul huwallahu ahad, katakanlah huwa itu ialah Muhammad, dia adalah Muhammad, Allah yang esa. Macam mana nak fikir? Dia adalah Muhammad, Allah yang esa. Bengong ke apa ni? Mana ada ulama tafsir macam ni? Saya dah rujuk 20 kitab tafsir, tak ada seorang. Jadi bila ada ustaz tafsir macam ni, kan dia terpengaruh dengan Abdul Karim Al-Jilli dalam kitab Insanul Kamil dan juga Ibnu Arabi, maka geng-geng ajaran sesat ni bawa fahaman ini sampai dia kata Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Benda sama je ada dekat Melaka ni tuan-tuan. Dia orang Kelantan tapi dia duduk Melaka, kata cikgu. Tapi tak kena tangkap dia video dalam Facebook bukan main banyak lagi. Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Patut baru ni ada seorang makcik WhatsApp saya, dia kata, Ustaz, guru saya cakap kalau kita sembahyang tukarkan nur diri kita, yakni cahaya diri kita kepada cahaya Muhammad, cahaya Muhammad kepada cahaya Allah. Sesat. Muhammad dengan Allah sama. Mana ada Muhammad, Allah. Muhammad itu makhluk, Allah itu khalik. Muhammad itu Rasulullah, pesuruh Allah, hamba Allah. Dalam Quran kan ada. Memang tak nak mendengar kuliah, jadi nak pakai otak sendiri. Orang cakap tak nak dengar. Subhanallazi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hamba dia? Muhammad SAW. Muhammad bukan Allah, hamba Allah dan Rasul Allah. Apa yang pelik sangat? Wallazi arsala rasulahu bil huda, dialah yang telah mengutuskan rasulnya. Siapa rasul dalam ayat ini? Nabi Muhammad SAW lah. Takkan Allah utus Allah sendiri? Apa yang bengong sangat ni? Macam orang Kristian, itu Jesus itu God Allah, Allah itu Jesus. Allah suruh Jesus, Allah bunuh Jesus untuk menyucikan dosa manusia. Allah bunuh Allah sendiri. Apa benda ni? Tak boleh fikir. Kata orang kampung saya, cannot brain lah. Tapi jadi kalau orang cakap tak nak dengar. Orang kuliah bukan dia nak dengar. Sombongnya dia. Kerja dia mengwahabikan orang. Saya masuk dalam grup tu sekejap je. Saya nak tengok memang betul lah. Tak perlu berdebat dengan orang macam ni tu. Dia memang keras kepala. Jabatan agama je tangkap bawa masuk dalam, kemudian buat pemulihan. Saya biasa orang-orang ajaran sesat ni memang dia memang keras kepala. Dia pakai tok guru dia. Tok guru dia sesat macam mana? Macam tarikat Naqsabandiyah yang orang duk petikai sekarang. Syekh Nazim Al-Haqqani dah meninggal dah. Dia kata dia adalah merupakan utaqa Allah, orang yang sudah dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Sampai tak ada pun malaikat roket atik kiri kanan untuk tulis amalan dia. Dia dah bersih dah. Dan dia kata wali-wali ini telah diberikan oleh Allah untuk menjaga alam ini. Terang-terang bertentangan dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir seorang-seorang dia seluruh alam. Mana datang wali Allah jaga alam? Nabi Muhammad pun tak jaga alam. Ini kan pula Allah. Ni sesak ni, duk berlegar di sekeliling ni dalam masyarakat sekarang. Dan ramai pengikut-pengikut dia yang ambil bai'ah dengan dia dengan nama Norman. Oh, dia sumpah serana duk ambil ilmu dengan orang-orang dah mapuh, dia kata. Orang mapuh tu ulama lah. Ulama kan semua dah mati. Dia rasa dia betul. Lepas tu jual nama Tok Kenali. Sebab apa? Antaranya tak nak dengar. Sampai mereka menyesal di akhirat nanti. Ingat, orang-orang tak datang dengan kuliah, kalau dia menjadi jahil kerana tidak dengarnya itu, dia akan menyesal di akhirat nanti. Sekarang tak menyesal. Tak ada orang datang ke rumah tanya, tak ada, okey je.
Boleh pergi Hulu Kilir, boleh makan sedap, boleh apa, tak ada hal. Boleh pergi pasar malam, boleh apa. Sekarang tak menyesal. Dalam Quran ada sebut surah Al-Muluk ni, antara penyesalan ahli neraka ialah lau kunna nasma', alangkah kalau dahulu kami mendengar. Mendengar. Au nakil akal. Akal ni perkataan dari segi bahasa makna ikat. Sebab tu seorang Arab Badui datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya ada unta kat luar tu, saya nak tawakal serah pada Allah saja ke macam mana? Nabi kata, i'qilha fatawakkal ala Allah. Ikat dulu, akal ni ikat dulu, baru kamu serah pada Allah. Kalau kereta, kunci dulu. Kalau motor, kunci dulu. Kalau rumah, kunci dulu, baru serah pada Allah. Bukan biar gitu saja. Akal kita ikat akidah, ikat kefahaman daripada yang kita tahu, menyebabkan kita boleh guna untuk memandu kehidupan kita. Neraka sa'ir ialah neraka yang menyala-nyala apinya. Allahu Akbar. Saya dah beritahu, Allah ni dia paling bijak. Dia paling tahu kalau manusia nak suruh sakit macam mana. Kita kat dunia ni, orang-orang yang suka seksa orang, kita tengok zaman-zaman dulu punya penjara, macam-macam dia buat nak suruh orang sakit. Ada dia buat satu tong, kemudian dia pakukan tong tersebut. Dia masukkan orang yang nak dihukum tak di dalam tong yang sempit, yang berceracak dengan paku. Kemudian dia ambil tong bulat tadi, dia golekkan daripada tempat tinggi, bergolek. Hancur habis dengan tikan mata, tikan apa semua, sakit. Itu baru manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu lagi hebat, dan dia tahu mana titik kelemahan manusia untuk disakitkan secara maksimum dengan as-sa'ir, neraka sa'ir nanti. Meraulah. Na'udzubillahi min zalik. Fikir macam ni tuan-tuan, hidup ni tak ada apalah. Kita banyak macam mana dunia, kalau kita di akhirat kena pandang, tak ada erti tuan-tuan. Tak ada erti. Sa'ir tu, neraka sa'ir. Karena di dunia dahulu mereka tidak mahu mendengar Quran, mendengar hadis. Saya dah beritahu, sahabat Nabi nak confirm hadis, dia ada hafal dah hadis tu, tapi dia tidak dengar daripada Nabi sendiri, dia dengar daripada sahabat lain. Sahabat yang dengar hadis tu dah tak ada dah yang dengar dari Nabi. Dah pindah dekat mana? Dekat Syam tu. Syam daripada Madinah sebulan perjalanan. Dia takut hadis yang dia hafal tu, takut salah apa kan, sebab dia tak dengar daripada Nabi sendiri, orang lain cerita hadis tu. Hak dengar daripada Nabi sendiri tu duduk kat Madinah, nama Abdullah, duduk kat Syam, nama Abdullah bin Anis. Syam ke Mesir, saya antara dua tu lah, tapi sebulan perjalanan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia jual kelengkapan, dia orang miskin, jual nak buat tambang untuk pergi ke Madinah ni. Tumpang kafilah dagangan. Orang nak berdagang tumpang. Nak pergi seorang tak larat, tumpang. Sebulan tuan-tuan, perjalanan bukan Allah, sebulan. Balik kampung Kelantan 12 jam, 10 jam je. R&R ada, duit dalam poket ada, boleh berhenti mana-mana nak berhenti, nak makan apa, nak minum apa, semua boleh. Tapi masih lagi rasa Allah bila nak sampai. Ini sebulan handset tak ada, aircon tak ada, naik unta, padam pasir, kena debu pasir, kena ribut pasir, panas. Allahu Akbar. Semata-mata nak confirm satu hadis. Sampainya kat Syam, tanya mana rumah Abdullah bin Anis. Orang pun tunjuk. Dia pun pergi, ketuk pintu, beri salam. Terkejut Abdullah bin Anis, kawan daripada jauh datang. Apa hajat kamu datang? Hajat besar? Ya. Dia pun masuk. Kawan tu hidanglah apa-apa yang patut kalau kita teh ke apa ke. Ringkas cerita, dia kata direct to point, tak ada lagi cerita benda-benda. Aku nak tanya, betul tak hadis ni kau dengar daripada Rasulullah sendiri? Dia pun bacakan. Kata Abdul bin Anis, sebiji. Yang kau baca ni sebiji macam aku dengar daripada Rasulullah. Alhamdulillah. Terima kasih. Balik terus. Tumpang pula kafilah dagangan lain nak balik, kebetulan nak balik ke Madinah balik. Takut umur tak sampai untuk sampaikan hadis ni pada masyarakat lain nanti.
Setakat duduk Tambang Batam Melaka, setakat duduk dekat sini, kuliah tak datang, jawab dari akhirat nanti. Kalau pandai tak apa, kalau terlepas benda-benda penting, jawab. Sebab sudah disampaikan. Sebulan perjalanan ni berapa minit? Duduk kat Tambang rasa jauh dah. Dia kalau masjid buat kuliah, surau tak ada, datanglah ke masjid. Kalau surau ada, tak apalah. Kan masjid ni ketua. Tu Korea, tu anak-anak Korea masjid Melaka tu. Tu cara dia. Kita boleh tipu diri sendiri, pergi balik baca Yasin, pergi balik minum. Tu semua menipu diri sendiri. Apa yang dia dapat? Quran kita nak baca, waktu lain boleh baca. Nak berzikir, waktu lain boleh berzikir. Tapi waktu ilmu hanya disampaikan oleh guru. Dan guru nak sampaikan ilmu ni bukan dia, saya sendiri, bukan boleh ilmu macam tu belajar untuk guru saya. Ingat tak ada sanad ke? Ingat orang pondok saja kan ada sanad. Orang universiti pun ada sanad lah. Sanad ni rantaian ilmu tu. Ustaz Rozalan saya belajar universiti, mesti ada tok guru profesor. Profesor tu dia dapat ilmu baca-baca ke? Dia mesti belajar ke tok guru dia. Tok guru dia akhirnya sampai pada Nabi SAW. Macam Imam Muslim belajar dengan Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari belajar dengan Imam Ahmad, Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, Imam Malik belajar dengan Nafi', Nafi' belajar dengan Awash, Awash belajar dengan Abu Hurairah, Abu Hurairah belajar dengan Nabi SAW. Sampai pondok ke, universiti ke, tuan belajar kampung, belajar untuk mengaji dengan tok guru kampung. Dia pandai mengaji, dia pun mengajar. Sanad ada sampai pada Rasulullah tu. Tok guru yang kita belajar tu, tak kira lah makcik Hajah Minah ke, Haji Kasim ke, dia tu mesti belajar Quran dengan tok guru dia. Takkan dia pandai sendiri Quran ni. Tok guru dia belajar tok guru dia, akhirnya mesti sampai kepada Jibril, sampai pada Allah. Cuma dia tak ada lah senarai nama tu. Tu je, bukan kata tak ada sanad, senarai nama je tak adanya. Mana orang boleh baca Quran sendiri? Kalau baca Quran sendiri, Quran tak boleh baca sendiri, tuan-tuan. Dia kena talaqi musyafahah, kena jumpa dengan guru atau dengar guru baca, atau kita dengar guru baca atau guru dengar kita baca. Sebab Quran dia kena tengok mana dengun, mana apa mesti dibetulkan. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, Ismam kan, imalah tu kan, dia ada satu dalam Quran, dalam Mushaf Usmani kita ni, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca sendiri, baris atas tu jadi Bismillahirrahmanirrahim, ra atas al-baris atas ra. Tapi bacaan bukan begitu. Sahabat dengar daripada Nabi, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Antara baris atas dengan baris bawah dia lewehkan sikit. Tu nak belajar dengan siapa? Kena dengan guru lah. La ta'man, dalam itu, dalam Quran dia kena munculkan mulut. Kalau kita tak belajar, kita tak tengok muncul untuk guru, tak itu. Sebab sekurang-kurangnya sekali khatam. Tak kira ke kampung apa. Kalau tidak, ada benda yang kita akan terlepas, benda-benda penting. Oh, terkejut. Tu. Maka ayat ke sebelah, fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'id. Ni sikit lagi. Dia kata akhirnya mereka mengaku dosa-dosa mereka, maka jauhlah mereka daripada rahmat Allah. Fasuhqan ni tuan-tuan adalah merupakan perkara untuk menunjukkan kebinasaan. Fasuhqan ni menunjukkan kebinasaan. Kalau tengok kat sini, orang Arab panggil fasuhqan ni celaka, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah mereka mengaku dosa-dosa mereka di dunia dahulu. Fasuhqan, kebinasaan, dan dijauhkan dari rahmat Allah sebab dosa. Hilanglah peluang untuk masuk surga. Sebab di surga hanya boleh masuk dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadat. Cuma ibadat datang melalui rahmat, rahmat turun melalui ibadat.
Makna orang kafir dia tak akan masuk syurga lagi. Dan masuk syurga jangan rasa dengan ibadat kita. Yang kita buat ibadat kita pun confident kita boleh masuk syurga, jangan. Sahabat nak tanya Nabi, Nabi bersabda, la yadkhulul ahadun minkumul jannata bi amalihi. Sekali-kali tidak akan masuk surga salah seorang daripada kamu dengan amalannya semata-mata. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, engkau macam mana Rasulullah? Kau pun tak boleh masuk surga dengan amalan. Nabi kata, wala ana, walaupun aku sendiri. Nabi yang solat bengkak kaki-kaki qiyamul lail pun tak boleh masuk surga dengan amalan. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Melainkan Allah Ta'ala liputi kita dengan rahmat dia, dengan kasih sayang dia, dengan kasih sayang. Sebab tu kalau buat amal ibadat jangan pandang rendah pada orang. Bukan amal ibadat yang mensyurgakan kita. Walaupun rahmat Allah itu turun, salah satunya kerana ibadah kita. Kadang-kadang Allah turun dengan ibadat yang kita tak sangka-sangka. Rahmat itu turun. Macam kita beritahu dulu, seorang pelacur menjadi bertaubat kepada Allah dengan sebab dia beri minum seekor anjing. Pelacur beri minum seekor anjing. Maka Allah datangkan rahmat, akhirnya dia bertaubat dan menjadi seorang baik, masuk surga kerana dia beri minum anjing. Sedangkan dia punya dosa pelacur terus. Bukan berzina biasa, ambil duit daripada perzinaan. Dalam berzina tu berdosa, makan pula dengan hasil perzinaan. Na'udzubillah. Sebab tu kita jangan pandang rendah pada orang yang buat maksiat. Kita doakan dia sahaja, jangan perkecilkan dia. Kita tak tahu nasib dia berubah, bakal lebih baik daripada kita. Saya dah beritahu dulu, Abdullah Al-Qasimi, ulama Arab Saudi yang berpindah ke Mesir, belajar di Azhar, menjadi murtad. Bukan murtad masuk agama mana-mana, tapi murtad menjadi etis, langsung tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan dia menulis kitab melawan orang-orang itu sangat hebat. Kitabnya dipuji oleh para ulama di atas mimbar Masjidil Haram, baca khutbah. Ulama Masjidil Haram baca khutbah, khatib itu sebut nama dia dalam khutbah supaya jadikan contoh. Sampai orang menganggap dia sebagai Ibnu Taimiyah pada zamannya kerana hebatnya penguasaan disiplin ilmu. Tapi ada satu yang dia menjadi sebab, dia sombong dan rasa diri dia hebat. Setiap kali dia tulis kitab, di penghujung kitab dia tulis satu syair memuja-muji dirinya sendiri. Guru-gurunya nasihatkan, di antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa ardah, meninggal dunia dah, seorang ulama tafsir, catat, buanglah syair memuji diri sendiri. Kita menjadi hebat bukan diri kita. Kita usaha Allah beri. Budak kat sekolah 10 orang, 20 orang belajar cikgu yang sama, macam-macam. Tapi kenapa yang ni nombor 1, yang ni nombor 2, ada yang nombor hujung sekali, ada yang tak ada nombor pun ada. Cikgu tak tahu nak beri nombor apa ni, punya teruknya. Padahal belajar dengan cikgu sama, rezeki masing-masing. Allah yang beri ilmu. Sebab tu ketika Imam Al-Bukhari difitnah oleh tok guru dia, tok guru dia jealous dengan Imam Bukhari. Kerana bila dia balikkan dari Sabur kampung dia, kuliah Imam Bukhari dihadiri oleh 20,000 orang. Ketika dia pulang, dia disambut oleh pejalan-pejalan kaki dengan tentera berkuda, bercecah lebih 4 km menyambut dia. Dengan 20,000 tentera berjalan kaki dengan orang naik kuda, hormat Imam Bukhari. Sekali dia buat kuliah 20,000. Ketika mikrofon belum ada lagi, Imam Bukhari baca hadis, kemudian orang yang depan laukan hadis itu untuk orang belakang dengar, orang yang belakang laukan lagi untuk orang dengar. Kuliah Imam Bukhari tidak diselangi dengan lawak jenaka sedikit pun. Semuanya serius. Qala Allah wa qala Rasul. Perkataan Allah, perkataan Rasul, dan sedikit-sedikit perkataan ulama. Menyebabkan guru dia rasa jealous dengan tercabar dengan Imam Bukhari. Lalu dia tuduh Imam Bukhari telah sesat, mujassimah. Kalau sekarang ni macam Wahabi, dituduh macam tu. Lalu orang pun pulau ke Imam Bukhari. Tinggal 2 saja anak murid dia, salah seorangnya Imam Muslim. Apa Imam Bukhari beri komentar terhadap tindakan guru dia? Dia kata lelaki itu tidak faham, ilmu ini adalah milik Allah. Allah boleh beri kepada siapa yang dia kehendaki. Kenapa nak marah kat aku? Allah beri pada aku. Lalu Imam Bukhari pun bawa diri. Dia mati terbuang. Walaupun asalnya dia pulang disambut dengan kapet merah, akhirnya dia terbuang. Tetapi bila Imam Bukhari meninggal dunia, kita tengok di penjuru dunia umat Islam, siapa yang tak kenal Imam Al-Bukhari. Tapi nama guru Imam Bukhari hanya dikenali oleh mereka yang belajar hadis sahaja. Sebab dia ulama besar juga, tulis kitab hadis.
tetapi tidak ada orang ingat sangat namanya. Tapi nama Imam Bukhari sampai sekarang. Dan akhirnya tuan-tuan, dia kata fasuqan li ashabis sa'ir, maka tetaplah jauh daripada rahmat Allah dan tetaplah bagi mereka neraka, yakni neraka sa'ir. Neraka sa'ir tersebut. Sebab tu kalau kita nak menyesal, menyesal di dunia. Di akhirat tidak ada guna lagi penyesalan. Nak bijak, bijak kat sana, bukan kat sini je. Sebab tu orang tua kata bijak sana, bukan bijak sini. Ada orang kat sini cukup bijak, dia pandai mencari peluang itu, peluang ini, apa macam-macam bijak. Tetapi untuk sana, dia seolah-olah orang yang baru bertatih dalam kehidupan, tidak tahu pun apa yang dia nak sediakan untuk akhirat. Dia membangun apa yang nak ditinggalkan, tapi dia tidak membangun bakal tempat dia pergi dan akan menetap selama-lamanya. Patut dua-dua lah. Nak kaya tak salah. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, 7 orang yang kaya raya bahkan bertaraf jutawan. 7 orang 3 orang je yang miskin. 10 orang yang dijamin masuk surga. Kaya tidak salah. Tapi kena ingat, masjid kena datang, sembahyang berjemaah kena datang, kuliah-kuliah kalau ada masa datanglah. Kan? Jangan buat tak boleh. Ustaz ni terlepas, ustaz ni banyak ke ustaz? Kan? Kalau faraid tu saya showkan datang. Faraid tu jangan diajarkan di masjid-masjid. Yang Ustaz Azmi daripada Sungai Ramai tu. Faraid tu penting Ramai orang tak reti nak bagi harta keluarga dia apa semua. Tak tahu mana pesaka, mana faraid, mana wasiat, tak tahu tunggal langgang habis. Saya dah beritahu baru ni saya pergi satu keluarga. Dia dah dengar tentang faraid, nasib baik dia dengar. Bila mak dia meninggal dunia, gelang-gelang emas tu yang ada duit silin besar-besar, tebal-tebal, mahal juga, dia bagi sama-sama adik-beradik lelaki. Dia tak beritahu pun sama-sama adik perempuan. Dia tak beritahu kepada adik-beradik lelaki. Dia ingat bila emas, adik-beradik perempuan lah. Betul lah orang perempuan yang pakai emas, tapi ni dah jadi harta faraid. Orang lelaki pun ada hak. Dia bagi-bagi dapat sekeping seorang lah, buat dia ada lah, kemah lain bagi-bagi. Lepas tu bila dah dengar orang mengajar, ni penting mendengar, dia tahu tidak akan salah. Akhirnya dia panggil saya pergi ke rumah, dia panggil adik-beradik dia. Seorang je tak dapat datang, tu buat video call. Tanya seseorang, kau ada lagi tak duit emas yang mak kita dulu? Orang kata ada, yang ni ada. Seorang dah jual lah. 3,000 kau apa dia jual. Yang jual tu kena pulangkan balik duit tu. Kecuali yang laki redha. Yang laki pun jenis tak berapa nak senang juga hidup, dia nak lah. Kena kumpulkan dulu. Kumpulkan dulu duit emas tu. Memanglah orang lelaki tak boleh itu. Jual lah jadi duit. Kemudian bagilah. Orang lelaki mesti lebih banyak daripada perempuan. Jangan nak buat kain-kain plekat bapak-bapak kita yang tinggal jadi faraid tu. Bukan kita nak nego kita seorang. Walaupun kain plekat pun, apa-apa semua, barang dia apa semua, tanya adik-beradik lain macam mana ni kain plekat. Kalau kita nak, kita faraid je. Tak payah faraid lah, kau ambil lah. Sebab kau yang jaga bapak dulu waktu itu. Ni kerih-kerih ni macam mana kerih ni? Yang kalau boleh jual lah, jenis yang berharta. Oh, kerih tu saya nak tu. Tak boleh main nak macam tu. Orang lain nak juga. Dah jadi harta pusaka. Kalau benda tu berharga, dijual. Kalau kerih mak kilau, laku lah. Orang nak berebut nak tu. Ada cucu dia pegang sekarang ni, cikgu apa nama tu. Berapa ramai orang tanya nak beli puluh-puluh ribu tu, dia tak jual. Padahal kerih tu tak ada apa pun, cuma kerih tu kerih lama saja. Sikit lagi saya nak sentuh. Tuan-tuan, ada seorang ustaz, dia pun lemah betul saya bukan orang alim, tapi benda ni kalau dah ngagu kita kena tegur. Ustaz tu memang terkenal lah juga, dia perubatan Islam lah, perubatan Islam. Dia datang ceramah di sebuah masjid yang saya pun ceramah masjid tu. Jadi orang kampung beritahu lah, ustaz tu dia perubatan Islam. Memang betul dia berubat pakai ayat Quran, selalu keluar dari televisi, tulis-tulis buku pun banyak juga. Dia jual kertas perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin. Adalah ayat tu, kononnya Nabi Sulaiman ni berjanji dengan jin, kalau siapa ambil kertas tu tanpa kat rumah, jin tak masuk. Sebab perjanjian Nabi Sulaiman tu. Dia jual lah, dia lemenik sikit, dia pun jual RM20 sekeping. Oh, sedap.
RM20 sekeping. Jual. Berapa orang kampung beli, tuan-tuan? Berapa orang kampung beli? RM20. Sebab kalau benda tampal, setan takut. Ayat kursi lagi power tahu daripada perjanjian Nabi Sulaiman tahu. Orang yang ada ayat kursi kat rumah apa kena gangguan. Cuba tengok, ramai saya pergi berubat kat rumah-rumah yang malam tadi pun ada kena ayat kursi ada. Setan tak takut yang tampal-tampal ni, tuan-tuan. Ini bukan cerita hantu Cina. Tuk tampal tu tak bergerak. Ni semua banyak tengok filem ke apa ni. Tak ada. Saya bimbang takut nanti orang kampung anggap tu azimah. Oh, rumah kita dah ada ni, tak masuk dah. Seolah-olah benda tu yang boleh memberikan manfaat. Bahaya ni. Yang jual ustaz. Ustaz pula ustaz yang selalu keluar dari televisyen, terkenal dengan perubatan Islam. Mana orang kampung tak nak percaya? Takkan lebay pun menipu bak kata dalam filem Piramli. Sebenarnya yang tu hadis tu palsu. Tak ada pun Nabi Sulaiman cakap macam tu. Tak ada pun perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin. Kalau ada, Tok Guru kami dah cakap, Tok Guru Haruddin kami dah cakap lama dah. Takkan dia tak tahu? Saya sembok-sembok memang tak ada dalam kitab-kitab ulama, dan ulama kata palsu. Yang kita bimbang takut dia bertukar jadi azimat. Agak-agak Batam Melaka ni tak ada. Kalau ada, bakau je, tuan-tuan. Simpan takut percaya, bakau terus. Benda tanpa-tanpa dia tak akan memberikan power. Kalau tanpa ayat kursi ada, 3 kul ada kat rumah kita tu kan, patut-patut setan tak masuk. Tak, kita tak beri salam masuk rumah, terus dia masuk. Walaupun ada ayat kursi, walaupun ada Quran, ada 5 Quran, tapi tak pernah baca, dia tak heran. Yang memberi kesan bila dibaca. Bila kita beramal, baru Allah Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita bila kita beramal. Sebab tu dalam hadis sebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak memandang kepada penampilan luaran, rupa paras, termasuklah fizikal, tanpa sana tanpa sini, tak heran. Dan harta kamu, Allah tengok hati dan amalan yang kita buat. Bukan hati saja, amalan sekali. Hati okey, amalan tak okey, sangkut. Amalan okey, hati tak okey, pun sangkut. Dua-dua sekali jalan. Dia boleh jual lagi benda-benda tu. Orang kampung datang kuliah tu lebih ramai daripada ni. Sebab saya kuliah kat situ, saya tahulah. Kalau saya kuliah biasa-biasa ni pun, yang bukan kuliah umum macam tu pun, dalam 7-80 orang. Ini kan pula kuliah umum Ma'al Hijrah. Oh, berlambak-lambak orang datang. 40 kali 20, 80. Oh, banyak dia dapat. Senang. Kalau macam tu ada, saya dah jual lama dah, tuan-tuan. Darul Syifa dah jual lama dah. Senang kerja kita. Okey, ambil ni, tak payah datang lagi Darul Syifa, ambil ni. Tampar je kat rumah. Setan tak masuk dah. Apa? Tak ada tu. Jangan nak mengganggu. Tu. Jadi memoga kita dapat bermanfaat bersama pada malam ni. InsyaAllah kita sambung pada ayat-ayat lain. Okey, nak tanya lah. Okey. Yang kaitan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran ni kadang-kadang kita punya logat kita. Logat tahun 9 ni kita ke mana, ke mana tu. Maknanya kadang-kadang bacaan kita tu tak, dia punya nouns dia punya form dia kadang berubah sikit lah. Rumah, lepas tu malah tengok wow, macam kita pasal sektor tu lah, orang buat apa tu, macam mana penerimaan kita sebenarnya kita bersih sibuk, orang betul tak, kita belajar jumpa kawan kita, belajar, tapi dah balik rumah ni, kadang-kadang dia terlari. Faham? Yang kedua kaitan kita datang kuliah meramai. Masa saya tahun 1962 pada dekatan 4 kali. Siapa yang tidak sembahyang Jumaat disaman oleh Jabatan Ulama Islam. Oleh itu, orang masjid saya di Gombau tu, orang. Pasal tu undang-undang kamu bantu kamu. Kita diangkat siapa yang tak datang sembahyang Jumaat 3 kali. Betul-betul. Agaknya ada orang yang menyemak apa semua.
Habis kena saman, betul penuh dekat Tolong asal je dapat 50 orang je. Dah penuh saman tu, tak ada lagi nanti yang penuh saman. Oleh tu kena Jabatan Ulama Islam kena berikhtiar. Berikhtiar jangan nampak kita kena drama-drama ni, kita rasa sedap drama ni. Saya daripada Johor datang juga pasal orang Malaysia. Okey. Dia macam ni, kalau kita baca Quran, kita dah cuba apa semua, masih ada slang kita itu tu. Kita ni orang Melayu, bukan orang Arab. Tuhan tidak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak bertanggungjawabkan kita melainkan mengikut kadar kemampuan. Macam saya beritahu dulu dalam hadis, Nabi kata walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta wa huwa syakun alaihi falahu ajran. Siapa yang baca Quran tapi totak-totak, tergagap-gagap, wa huwa syakun alaihi, susah nak menyebut huruf-huruf dengan bakhras yang betul setelah dia berusaha, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Tak ada sia-sia punya. Quran tak ada sia-sia. Bukan semua orang boleh baca macam ustaz. Ustaz sama-sama ustaz pun ada label-label dia. Iman dengan sama-sama iman pun ada label. Kalau nak sebiji macam orang Arab, oh tinggal berapa kerak aja dekat tama-tama Rombau tu kan. Negeri Sembilan, Kelantan ke apa, Jawa lagi lah, ijaz saja. Maknanya seleh tu tak boleh lari. Kalau macam tu tak ada hal. Kalau boleh buat itu bagus. Kalau tak boleh buat, sekadar kita mampu macam itulah. Tuhan tak akan buat benda-benda yang menyebabkan kita tak boleh sampai paksa suruh jadi Arab betul-betul. Tu peringkat level-level tinggi orang-orang tahfiz kau yang nak mengajar Quran di pusat tahfiz kau, ustaz-ustaz dia memanglah dia kena standard tinggi sebab dia nak betulkan anak-anak murid ni. Kalau dia standard rendah, macam mana dia nak jadi tenaga pengajar? Macam juga orang kampung, dia tak tahu hukum tajwid, tak ada hal punya. Tanya ni nun mati bertemu dengan ni apa hukum, dia tak tahu, tak ada hal. Yang penting baca dia ada dengun. Hukum kok tabat tak tahu. Kenapa panjang ni pakcik? Tak, aku tengok ada panjang, aku panjang. Hukum apa? Tak tahu. Tak ada hal. Yang penting cara baca tu betul. Dapat dengun-dengun. Kalau silap sikit-sikit, Allah Maha Pemaaf. Setelah kita cuba, tak ada masalah. Yang itu bahagian jabatan agama tu memanglah kena apa? Kena ambil berat lah. Bukan solat jemaah saja sebenarnya. Sembahyang 5 waktu. Kalau dalam kitab fiqh haji, orang tak sembahyang, kerajaan kena tangkap. Kemudian masuk dalam penjara, nasihatkan dia. Siapa peringkat bila dah keluar tak sembahyang juga, boleh dihukum pancung. Hukum pancung. Ini dalam kitab fiqh haji ni, mazhab Syafi'i punya ni. Tu. Bukan solat jemaah aja. Solat jemaah seminggu sekali, yang 5 waktu ni. Tu. Okey. Okey, kita nak cakap pada orang tapi kita tak tahu hadis-hadis. Kita kata, ni hadis Rasulullah buat macam ni. Okey dah tu. Nabi dah kata, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walaupun 1 ayat. Kau tahu 1 ayat, beritahu kau orang. Tak semestinya banyak. Kita nak tegur, hadis aku tak apalah, tapi kalau kau buat macam ni bercanggah dengan hadis ni. Kita cakap kau orang. Orang kata, hadis ada tak? Kita tak ingat pun hadis. Tapi yang ni hadis Rasulullah ni dalam sunnah Rasulullah. Kita tak apa pun. Saya pun sama, bukan apa semua hadis-hadis ribu-riban tu. Tapi kalau itu, ni hadis ni. Ni bertepatan dengan hadis. Yang ni salah ni. Kalau orang tanya, ada hadisnya ustaz-ustaz apa? Oh, saya tak apa, tak ingat. Tapi saya pernah terbaca hadis Nabi macam ni. Okey lah tu. Cuma dia nak semakkan lebih, rujuklah pada kitab-kitab hadis. Itu sudah cukup. Label kita kan. Tidak semestinya kita semua nak menjadi penceramah. Kan? Ustaz-ustaz pun tidak apa semua hadis. Kan? Kadang-kadang dalam sehari 1 hadis pun tak termampu nak hafal. Padahal patut buat macam tu lah. Patut hadis 40 tu dah khatam, dah hafalnya. Imam Nawawi dah buat silibus 40 hadis Al-Arba'in tu kan. Matnul Arba'in tu 40. Walaupun 40 lebih. Maknanya tu pun dah cukup dah dulu. Sebab tu guru saya, Ustaz Mak Istadraman, Tutuk Kupat Pasir Gudang, saya belajar dengan dia. Dan adalah talaki, kemudian dengar kesek-kesek dia, saya anggap dia guru lah, salah seorang guru saya.
Dia hafal 300 hadis. Hadis penting 300. Hadis 300 tu boleh buat ceramah macam-macam tajuk dah. Nah, kalau orang hafal 300, ulama dahsyat lagi, ribu-ribu. Maulana, syekh-syekh apa semua di madrasah hadis tu, dia bukan main puluh-puluh, ratus-ratus. Ada yang hafal Sahih Bukhari 7,000 lebih dalam kepala. Sahih Muslim dalam kepala. Jami' Tirmizi dalam kepala. Sunnah Sittah dalam kepala. Ada? Bukan tak ada. Siap dengan sanadnya sekali. Bukan qala Rasulullah, siap an haddasana an sampai pada Rasulullah. Kita ni tak ada ilmu sangat. Boleh sikit-sikit, saya pun tak apa semua hadis. Tapi yang saya sampai tu, insya-Allah telah ada yang bertepatan dengan hadis, walaupun tidak semua dinukilkan hadis dan dalil. Kita orang kampung macam itulah. Yang boleh kita sampai ni, aku dengar ustaz itu, tak boleh macam ni. Kadang-kadang ada yang pekat sangat pun ulama bertolak ansur juga. Di Jawa, di Indonesia, kepulauan Jawa yang kampung-kampung tu, dia jenis kalau mereka buat amalan tu, kalau musim ma'al hijrah ke apa, mereka akan ambil kebau, mereka kepala kebau tu mereka hanyut kat sungai sebagai persembahan kepada penunggu-penunggu tu lah. Dulu orang, sekarang dia main kepala kebau je. Ulama-ulama kita nak sekat terus, dia tak buat ni, oh tak boleh ni, jadi pekat-pekat semua ni, jadi bakar tak hangus ni. Ulama kata macam ni lah, tulis surat cukup lah. Tulis surat, kemudian hanyut ke sungai. Sebab dia berpandukan satu cerita. Ada yang kata tak sahih cerita ni, ada yang kata okey. Zaman di Mesir dulu, sungai Nil pernah kering pada zaman Sayyidina Umar, dulu pernah kering. Dulu sungai Nil tu setiap tahun akan diberikan anak darah sunti sebagai persembahan. Ikutlah siapa yang kena, nasib-nasib lah, pilih-pilih orang ni kena, ambil anak darah dia, beri ke sungai Nil sebagai persembahan, supaya sungai Nil sentiasa mengalirkan air. Bila Islam datang, Islam sekat adat tu, tak betul tu, apa nak bunuh-bunuh orang kerana sungainya. Maka tiba-tiba sungai Nil berhenti mengalir dengan hampir-hampir macam nak kering. Orang-orang kampung ni sudah dah kelang kabut dah, sebab sungai Nil ni sumber pendapatan, sumber ekonomi, sumber minuman, macam-macam sumber. Dia kata sebab kita dah berhenti amalan sejak Islam datang ni, nak jadi balik ni, kena buat semula ni amalan kita ni. Yang kampung-kampung yang baru nak faham ni. Gubernur Mesir pada waktu tu, Sa'ad bin Abu Waqqas ke siapa, dia hantar surat pada Sayyidina Umar. Dia kata tengah kecoh kami ni, ada orang nak mula hidupkan balik ni, sebab air sungai Nil ni pelik dia nak macam nak kering ni. Lalu sungai Nil pun, Sayyidina Umar pun tulis surat. Kalau dengan saya terjemah secara bebas, kehadapan sungai Nil, mengalirlah dengan nama Allah. Kau makhluk Allah juga. Kalau kau mengalir kerana perintah Allah, kau mengalir. Sayyidina Umar kata, campakkan surat ni ke dalam sungai Nil. Campak ke dalam sungai Nil, terus sungai Nil mengalir dan tak pernah lagi tak mengalir sampai sekarang. Jadi ulama kita dekat Indonesia tu pesan ke yang lempar apa ni, kepala kobau tu, supaya lempar surat sudah. Tulis surat apa, cuma jangan anggap surat tu sebagai apa, minta dengan Allah. Minta dengan Allah, tulis surat, ya Allah sampaikan hajat kami apa. Sebab nak sekat tu tak boleh terus macam dulu wayang kulit tu. Dia punya patut apa, Seri Rama, Hanuman, Kerau Putih, Wakyah tak apa macam-macam lah. Jadi puak-puak Wali Songo datang sana, wayang kulit tak boleh nak sekat terus. Ni puak-puak ni suka main wayang kulit ni, hiburan dia tukarkan daripada Hanuman, Kerau Putih kepada Sayyidina Hamzah, dia tukar nama. Cerita-cerita pun lebih pada Islami. Itu cara pendekatan yang berbeza yang dibuat oleh para ulama kita yang bijaksana. Jadi kita pun nak menyampai ikut kadang. Kita boleh sikit-sikit. Boleh cara bergurau, dapat macam santai je, santai. Tak perlu nak kerah-kerah dengan orang ni. Oh, beri kata neraka gini dulu, tak payah. Beri yang itu yang baik-baik dahulu supaya mereka berjinak-jinak. Kadang-kadang belajar makan dulu kawan-kawan kita apa semua. Bukan terus masuk dengan agama terus. Kadang kita baik-baik dengan dia dulu, lepas tu baru kita ajak dia sikit-sikit. Macam jemaah tabligh buat tu kan, antara pendekatan. Dia buat dapat ajak ramai orang. Kita boleh belajar daripada mereka. Apa pendekatan yang mereka gunakan untuk diaplikasikan di kampung-kampung tu. Mereka dapat daripada maulana-maulana, ulama-ulama dekat sana, cara pendekatan tu.
Kalau baca kisah Maulana Ilyas, bagaimana dia berdakwah dengan orang-orang India di Mewat pada waktu itu, yang sudah tinggal jauh dari agama. Dia cerita kelebihan amal. Kelebihan wasono. Maka orang pun nak beramal. Tapi bila dah mantap beramal, belajarlah yang tinggi-tinggi sikit. Bukan nak belajar kelebihan saja. Kena faham pula. Jadi itulah. Jadi kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr.